Huh. Saya tak tahulah rambut dah jadi macam mana sebab PKP ni malas nak pergi jumpa tukang gunting rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggood hantar sebuah smartwatch yang bagi saya sangat berbaloi untuk anda beli. Bayangkan harga RM170 Malaysia anda dapat sebuah smartwatch yang boleh pantau fitness anda, anda boleh baca mesej, anda boleh jawab call, layan lagu, even ada massage. Urut. RM170 saja. But dalam video kali ni saya pilih untuk tak nak review smartwatch ni secara detail, tapi saya nak kongsikan dengan anda tips untuk anda beli smartwatch based on pengalaman saya guna smartwatch sebelum ni lah. Maybe video ni dia tak technical sangat, tapi apa yang saya kongsikan dengan anda dalam video kali ni dia more to apa yang saya rasa patut ada dekat sesebuah smartwatch. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, tips-tips yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni dia tak ikut turutan. Dia tak bermaksud yang tips pertama adalah tips yang paling penting yang wajib anda follow dan tips kedua adalah berikutnya. Bukan, dia just sekadar apa yang datang dalam kepala saya, itulah yang saya akan kongsikan dengan anda. First kali, apa yang kita kena tengok bila kita beli smartwatch ialah dia punya display. Bukan sekadar dia punya size, dia punya panel pakai apa, warna cantik ke tidak, brightness tinggi ke tidak, tapi kita kena tengok juga animation dan juga transition. Walaupun dua benda ni adalah dua perkara yang remeh, tapi seriously benda ni akan bagi impression kepada user lah. Masa saya unbox MyMo, smartwatch yang saya review sebelum ni, budget smartwatch yang saya rasa berbaloi beli, mula-mula saya unbox and saya cuba swipe dia ke kanan ke kiri, dia punya transition tu tak smooth, choppy, lagging, which is membuatkan saya rasa tak nak review lah pada awal-awal tu. Tapi bila saya test, adalah beberapa feature yang saya rasa berbaloi untuk kongsikan dengan anda. Macam DT70 ni, anda boleh tengok dia punya transition, dia punya animation smooth, cantik. Even cara dia present tu pun lagi lawa kalau nak dibandingkan dengan kebanyakan smartwatch yang saya pernah review. Saya tak nafikan yang smartwatch ni kita tak guna dia macam smartphone. Maksudnya 24/7 kita hadap dia, lepas tu kita swipe ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Yes, saya tak nafikan memang kita tak guna dia macam smartphone, tapi kelancaran animation dan transition tu betul-betul bagi kepuasan kepada pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua pula, apa yang kita kena tengok bila kita nak beli mana-mana smartwatch ni ialah dari segi ketahanan. Dia punya durability tu macam mana. Dia punya kaca dekat depan ni, adakah dia kalis calar ataupun susah pecah. Yang tu kita kena tengok. Tapi yang lagi penting bagi saya personally ialah dia punya smartwatch ni mampu kalis air ataupun tidak. Macam saya, seorang Muslim, at least saya akan solat 5 kali sehari kan. So 5 kali saya akan ambil wuduk and saya tak akan pecat saya punya smartwatch ni. Kalau smartwatch ni tak mampu kalis air, dia akan rosak. Even untuk orang yang bukan Muslim yang tak solat sekalipun, anda mestilah dalam sehari tu nak basuh tangan ataupun maybe anda nak basuh muka. So sama juga kalau anda punya smartwatch tak kalis air macam DT70 ni. Nah ya babe. Yang ketiga, kita kena tengok dia punya feature. Cuma feature ni saya nak pecahkan dia kepada beberapa point yang lebih spesifik lah. First kali, feature yang paling basic kena ada dekat mana-mana smartwatch ialah Find My Phone ataupun Find My Watch. Tapi saya rasa feature ni ada dekat semua smartwatch, even yang harga belas-belas ringgit tu lah. Yang kedua, the best smartwatch ialah kalau kita boleh terus terima dan jawab call direct dekat smartwatch tu. Kiranya dekat smartwatch tu dia dah ada built-in speaker dan juga built-in microphone. Interestingly, DT70 yang saya review ni ada speaker dan memang kita boleh jawab call direct dekat dia. Speaker dia saya boleh kongsikan dengan anda kuat, kalau nak guna untuk layan lagu pun tak ada masalah lah. Tapi sedih sikit lah dekat DT70 ni sebab walaupun kita
boleh jawab call direct dekat smartwatch ni, tapi dia punya notification yang masuk tu dia tak masuk full loh. Macam kalau dia terima message dari WhatsApp, message tu panjang gila, apa yang kita akan nampak dekat bawah dia tu titik. Kita tak boleh nak baca message tu secara full lah. But the point is, kalau smartwatch tu bagus, dia mesti boleh terima notification, boleh baca notification tu secara penuh, dan lagi bagus kalau kita boleh set custom quick reply. Katakan ada message yang masuk kepada kita, kita dah tak perlu ambil smartphone kita untuk reply OK ataupun K titik itu. Alright? So, bila kita bercakap tentang notification ni, smartwatch tu dia mesti ada vibration. Sebab dengan vibration saja dia dapat inform kepada kita ada notification baru yang masuk. DT70 yang ada dekat tangan saya ni memang kita cakap menarik gila lah. Bukan sekadar dia ada vibration, tapi dia ada satu feature yang saya cerita di awal video tadi. Dia ada massage. Dia boleh urut tangan kita walaupun dia just sekadar bergetar ataupun dia sekadar vibrate lah. Saya tak tahu apa point dia buat benda tu, tapi dia ada offer, saya kena ceritalah kepada anda. Okey, itu feature yang kedua. Feature yang ketiga kita kena tengok dekat mana-mana smartwatch ialah fitness tracking ataupun fitness monitoring. Dari segi fitness tracking, DT70 ni bagi saya out terus. Memang tak boleh guna. Saya tak test lagi dari segi precision dia, tapi for sure apa yang dia offer kepada kita mengarut lah. Bila sebut tentang fitness tracking ni, apa yang kita kena tengok selain dari brand tadi, kita kena tengok sensor, lepas tu dia punya hardware yang dia offer kepada kita. Ada gyro sensor ke, lepas tu laser yang dia guna tu, laser warna merah ke, laser warna hijau ke, semua benda tu kita kena check lah satu persatu untuk dapatkan data yang accurate. Alright, perkara seterusnya yang kita kena tengok bila kita nak beli mana-mana smartwatch ialah dia punya apps. Apps ni macam jantung. Dia adalah core untuk sesebuah smartwatch. Sebab dekat situlah kita boleh kontrol semua benda. Kita boleh kontrol notification yang masuk kepada kita. Kita boleh kontrol watch face yang kita nak guna. Sebut tentang watch face ni, macam DT70 dia offer kepada kita banyak gila watch face. Cuma saya tak rasa yang pilihan watch face yang banyak adalah satu sales point yang bagus. Macam contohlah, Realme dia memang bangga dengan dia punya watch face. Katanya mereka offer kepada user lebih 50 watch face, and watch face tu didesign oleh designer Korea. Tapi masalah dia, dalam 50 watch face yang dia offer kepada kita, saya hanya suka 3 sahaja. Sama juga dengan DT70 ni, banyak gila watch face yang dia offer, hanya 2 ataupun 3 yang kena dengan selera saya lah. Bila bercakap tentang watch face ni, yang paling saya suka ialah OnePlus. Sebab OnePlus dia membenarkan user custom sendiri watch face dia. Macam kita nak letak muka kita pun boleh. Kemudian kita susunlah dia punya jam tu ada dekat atas ke, ada dekat bawah ke, lepas tu kalori terbakar. Kita nak letak dekat kanan ke, dekat kiri, boleh. That's why kalau sebut tentang watch face ni, yang paling saya suka OnePlus. Okey. Dekat apps dia juga kita boleh macam saya bagi tahu tadi, kita boleh baiki notification yang masuk kepada kita. Kita boleh set semua benda reminder bagai itulah. Bila bercakap tentang apps ni, yang saya define apps yang bagus adalah apps yang mana dia bukan sahaja boleh bagi kepada kita feature-feature tadi, tapi kita boleh linkkan dia dengan third party punya apps, macam contoh Strava lah. Strava ni untuk makluman anda, satu apps dia macam virtual run punya apps. Bila kita sudah berlari, kita boleh upload data tu dekat satu macam online platform macam tu, and dekat situ kita boleh fight lah, kita boleh compete dengan orang lain. Dengan apps tu kita boleh riak, takabur dan ujub berapa kilo kita lari, berapa laju kita lari, something like that lah. So apps yang bagus dia boleh link dengan third party punya apps. Bukan sahaja Strava, tapi ada banyak lagi apps. Okay, last sekali apa yang kita kena tengok bila kita nak beli mana-mana smartwatch ni ialah dia punya ketahanan bateri. Smartwatch ni kita tak guna dia macam jam biasa. Maksudnya kita tak guna dia dalam 10 jam sehari ataupun 8 jam sehari ataupun maybe 12 jam sehari. Tapi smartwatch ni orang buat dia untuk guna 24/7. Even waktu kita tidur. Sebab waktu kita tidur tu kita nak pantau kita punya tidur tu bukan sahaja berapa lama, tapi dalam waktu kita tidur tu berapa lama kita tidur dengan lena. Sebab itu yang menentukan tahap kesihatan kita. So kalau smartwatch tu just boleh guna dalam sehari, kena charge balik, sehari kena charge balik. Nah ya babe, so kita kena cari satu smartwatch yang at least dia boleh tahan sampai 7 hari lah. Ini yang paling kurang. Alright.
Sebagai penutup, saya dah kongsikan dengan anda beberapa tips yang anda kena tengok bila mana anda nak beli smartwatch. Kita pergi kepada persoalan seterusnya. Adakah berbaloi untuk anda beli Banggood DT70 smartwatch ni? Harga asal dia RM250 Malaysia, and kalau anda beli guna link diskaun yang saya kod diskaun yang saya letak dalam description box below, anda akan dapat beli pada harga 160 something ataupun 170 lah. Seriously, bawah RM200 Malaysia anda dapat sebuah smartwatch yang bukan sahaja boleh pantau kita punya tahap kesihatan, fitness tracking, lepas tu boleh baca notification, tapi anda boleh direct jawab call dekat smartwatch ni. Bagi saya berbaloi gila. Dari segi design dia masculine, and feature-feature yang dia offer kepada kita bawah RM200 Malaysia, berbaloi gila. Terima kasih kepada pihak Banggood sebab sponsor video ni, and dia dah bagi smartwatch ni kepada saya. Saya akan guna dia. Saya tak akan jual smartwatch ni. Bagi saya, dia kena dengan saya. Bolehlah saya riak takabur dan ujub setiap kali saya buat video dengan anda. Anda akan nampaklah saya guna smartwatch ni. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.